Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, dah pukul 1 dah kelas kita untuk hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan topik kita yang seterusnya, iaitu dengan bab 1.2 Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya. Okay. Pada hari Selasa kita ada belajar berkaitan 1.1. Kita ada belajar berkaitan dengan syarat kelayakan accountant, bagaimana nak menjadi accountant yang bertauliah. Okay, kita kenal juga badan-badan profesional. Kemudian kita juga mengenali beberapa tiga kan badan profesional yang kita tahu. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan sejarah perakaunan dan juga perkembangannya. Okay, macam mana kita nak tahu, macam mana kita tahu sejarah perakaunan ni? Okay, jadi untuk pembelajaran hari ini kita tak belajar banyak. Kita belajar 4 sahaja objektif pembelajaran. Iaitu yang pertama, kamu dapat tahulah sejarah perakaunan mengikut urutan. Okey, bermula dari era Babilonia sehingga masa kini. Kita mempunyai era dalam perakaunan ni sebenarnya dah lama. Dah lama dah orang dulu-dulu pun menggunakan sistem perakaunan, cumanya sistem dia agak lama lah. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, yang seterusnya menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan juga berkomputer. Dan yang ketiga, menerangkan perisian perakaunan berkomputer yang diguna pakai masa kini. Dan yang terakhir, objektif yang terakhir adalah menerangkan kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan. Okey kelas, kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu urutan sejarah perakaunan. Di sini cikgu ada nyatakan urutan daripada tahun 3500 sebelum Masihi. Ini sejak tamadun purba dulu yang kamu belajar dalam sejarah. Kamu kena tahu proses menyimpan rekod ni dia bermula sejak tahun tamadun purba. 3500 sebelum Masihi. Rekod perakaunan ini yang paling awal didapati di Babilonia. Babilonia ni adalah sebuah tamadun purba zaman dahulu. Kemudian meningkat sikit pada tahun 2300 sebelum Masihi, rekod ini dibuat di atas kepingan tanah liat. Kan ada tanah-tanah orang zaman dulu hidup di kawasan perairan, ada tanah liat yang dibuat, kemudian dibuat rekod perakaunan di atas tanah liat tersebut. Pada tahun 400 Masihi, dah bermulanya ciptaan kertas yang kita panggil papyrus dan juga calamus ataupun pen. Kemudian, kaedah tersebut diperbaiki lagi. Selepas dia mendapat penemuan kertas, dia diperbaiki lagi dan bermulanya abad ke-5 dan 6 sebelum Masihi, urus niaga ini direkodkan dalam nilai mata wang apabila sistem keuangan diperkenalkan. Kamu kena tahu pada zaman dahulu, pada zaman tamadun purba dahulu, kita ada sistem barter. Contohnya, kamu nak seekor kambing, okey? Tapi pada kamu ada satu beg beras, satu guni beras. Kemudian kamu jumpalah pengembala kambing, kamu kata saya nak seekor kambing. Jadi apakah barang yang boleh ditukar? Sistem barter ni adalah pertukaran barang. Sebab dulu tak ada nilai mata wang lagi, tak ada angka mata wang lagi. Jadi pengembala kambing kata boleh tukar dengan satu guni beras. Jadi dia ambil satu guni beras, kamu ambil seekor kambing. Itu adalah sistem barter yang digunakan. Kemudian pada abad pertama hingga 11 sebelum Masihi, barulah orang India ini telah memajukan penggunaan sistem angka, menggunakan nilai mata wang apabila sistem keuangan diperkenalkan pada abad ke-5. Kemudian pada tahun 850 Masihi, sistem angka Hindu-Arab yang dicipta oleh orang India ini telah digunakan untuk menggantikan sistem angka Roman. Roman maksudnya yang 1I, 2I itulah. Maksudnya sistem angka ini semakin maju dan sistem perakaunan juga semakin diperkenalkan. Okey kelas, dalam sejarah perakaunan dan juga perkembangan, kamu kena tahu permulaan catatan bergu. Apa ini catatan bergu? Catatan bergu ini melibatkan dua belah pihak. Kita senang nak faham dua belah pihak. Tetapi dalam perakaunan, kita ada bahagian debit dan juga bahagian kredit, di mana bahagian debit berada di sebelah kiri dan bahagian kredit berada di sebelah kanan. Catatan bergu melibatkan dua catatan yang direkod serentak. Itulah catatan bergu. Tetapi dalam sejarah perakaunan, dalam simpan kira berdasarkan sistem catatan bergu ini, dia bermula di Itali, selaras dengan perkembangan perdagangan yang pesat di bandar Itali tersebut.
Kemudian dia juga dipanggil sebagai kaedah Venice, okey, pada tahun 1200 sehingga 1500 Masihi. Kemudian dia bertambah maju lagi pada tahun 1494. Terdapat seorang tokoh lah, Luca Pacioli. Dia ada menulis sebuah buku matematik. Luca Pacioli ini dikenali sebagai bapa perakaunan. Okay, pada masa ini dia adalah bapa perakaunan. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 barulah wujudnya revolusi perindustrian di England, di mana dia memperkembangkan lagi perdagangan dan bidang perakaunan. Kemudian barulah perakaunan kos ini diperkenalkan untuk apa kelas? Untuk menganalisis pelbagai kos dalam pengeluaran secara besar-besaran. Apabila perkembangan semakin maju dalam sistem perakaunan, kita kena tahu banyak pelaburan, banyak pelabur-pelabur ataupun pedagang-pedagang yang mula menjalankan perniagaan. Jadi kita tak boleh guna sistem yang dulu, betul? Kita tak boleh nak guna sistem yang rekod atas tanah liat, tak boleh. Sebab perkembangan itu semakin maju dan semakin maju sehinggalah ke hari ini. Kemudian pada abad ke-19, barulah bidang simpan kira ini diperkembangkan lagi dengan pembentukan syarikat-syarikat yang besar bagi dan juga memerlukan modal yang besar. Jadi apabila dia memerlukan modal yang besar, corak pengurusan juga telah berubah. Jadi pihak pengurusan syarikat diwajibkan menyediakan laporan perakaunan. Kenapa perlu menyediakan laporan perakaunan, kelas? Sebab awak bayangkan, awak menjalankan sebuah perniagaan yang besar. Tetapi awak tak tahu stok apa yang masuk, siapa pembeli, siapa penjual. Jadi macam mana kita nak tahu, kita nak ingat, takkan awak nak ingat seorang-seorang, betul? Takkan perniagaan awak besar sehingga berkembang ke luar negara, tapi awak tak ingat siapa yang membeli, siapa yang menjual, siapa yang berhutang, semua tu perlu diingat. Tetapi takkan awak nak ingat seorang-seorang. Jadi kerana itulah laporan perakaunan dalam bentuk penyata keuangan tahunan berdasarkan piawaian perakaunan yang minimum, maka wujudlah perakaunan keuangan. Okey, ingat balik, kita nak wujudkan penyata keuangan ini, dia ada piawaian tertentu. Ingat, semalam kita ada belajar berkaitan dengan standard, berkaitan dengan piawaian yang ditetapkan untuk menjadi accountant yang bertauliah. Sama juga untuk mewujudkan penyata keuangan, awak perlu mengikuti standard-standard yang ditetapkan. Tak boleh suka-suka guna format awak sendiri. Kita ada standard piawaian kita yang tersendiri. Okey, kemudian kelas pada abad ke-20, barulah perkembangan pesat ini berlaku dalam organisasi perniagaan, di mana ianya mewujudkan perakaunan pengurusan. Apabila dalam perniagaan itu awak dah buat laporan keuangan dan sebagainya, mesti ada orang yang mengurus. Jadinya akan wujud perakaunan pengurusan, di mana ia membolehkan pihak pengurusan meneruskan perniagaan dan juga membuat keputusan perniagaan yang lebih cekap. Pada tahun 1900, barulah bidang perakaunan di negara kita mencapai taraf profesional. Daripada sebelum Masihi tadi, 1500 sebelum Masihi sehingga tahun 1900, barulah kita dapat mencapai taraf profesional, di mana beberapa buah badan perakaunan profesional telah ditubuhkan. Macam semalam, ingat yang saya cakap badan kawal selia kan, MIA, MBSA dan sebagainya. Barulah badan-badan perakaunan tersebut ditubuhkan dan menjadikan negara kita, bidang perakaunan negara kita mencapai taraf profesional. Dan kemudian pada tahun 1973, awal tahun 1973, Jawatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa ataupun kita panggil sebagai IASC, International Accounting Standards Committee. Okey, dia ditubuhkan bagi menggalakkan penggunaan piawaian perakaunan asas, terutamanya dalam apa? Dalam penyediaan akaun dan juga penyata keuangan. Dari situ kita dapat lihat sejarah perakaunan ini dia berkembang sedikit demi sedikit. Kita nampak di situ sejarahnya kita guna dengan tanah liat, kemudian sistem barter, kita tukar barang je. Sedikit-sedikit ada sistem mata wang, ada sistem perakaunan dan seterusnya memajukan, dan terus kita ada sistem perakaunan untuk kita merekod penyata keuangan. Okey, kamu kena tahu perkembangan proses perakaunan ini dia terbahagi kepada dua, iaitu secara manual dan juga perisian berkomputer. Okey, zaman pun semakin moden kan, kita jarang guna yang secara manual, tapi kamu kena tahu kewujudan proses secara manual ini untuk ia menjadi satu pengetahuan bagi kamu. Kamu kena tahu sejarah perakaunan, walaupun nanti mungkin 20 tahun ataupun 10 tahun akan datang dah tak ada dah sistem perakaunan yang menggunakan secara manual. Tapi kamu kena tahu, andai kata tiba-tiba sistem down ataupun elektrik tak ada dan sebagainya,
Tapi proses perakaunan perlu diteruskan. Jadi kalau kamu tak tahu secara manual macam mana, dia akan orang kata dia akan menyukarkan kamu. Okey, menyukarkan untuk melaksanakan ataupun untuk mewujudkan laporan keuangan. Okey, kita tengok secara manual. Secara manual ini dia dijalankan oleh tenaga manusia. Okey, manakala secara perisian berkomputer dia adalah melalui penggunaan komputer dan juga perisian teknologi tertentu yang digunakan dalam organisasi tersebut. Bila kita tengok secara manual, dia akan direkodkan ke dalam buku perniagaan ataupun buku perakaunan secara berperingkat. Urus niaga yang berlaku dalam syarikat tersebut, dia nak guna secara manual ini agak sukar kerana dia memerlukan page yang banyak, nak kena rekod setiap kali orang beli, nak kena rekod setiap kali orang keluar, orang jual, kita beli stok, kita beli itu, kita beli ini, apa kita punya cost, apa kita punya hasil. Banyak sangat nak rekod. Jadi secara manual ini agak menyukarkan bagi syarikat-syarikat yang besar, yang sederhana. Yang kecil pun dia jadi sukar. Sebab mungkin kalau kita rekod secara manual berbanding dengan perisian komputer, kita mungkin akan melaksanakan atau melakukan kesilapan-kesilapan kecil yang kita tak nampak. Kerana disebabkan itu mungkin akan menjadi ketidakseimbangan, keimbangan juga. Kan kalau kamu ada pengalaman kakak-kakak abang-abang yang ambil prinsip perakaunan, alah buat ni tak balance cikgu, buat ni tak balance, tak imbang. Kerana mungkin kesilapan-kesilapan yang tertinggal semasa merekodkan laporan keuangan. Jadi secara manual ni dia melibatkan kerja perekodan transaksi, pengiraan, pemindahan baki-baki dari dokumen ke jurnal, kemudian jurnal ke ledger, ledger ke imbangan duga dan seterusnya penyata keuangan. Di sini kamu dapat lihat ini adalah kitaran perakaunan. Dan secara manual ni merupakan proses yang rumit lah. Okay, macam yang saya terangkan tadi. Untuk perisian berkomputer, dia adalah penggunaan komputer lah, sepenuhnya komputer. Dia memang menggunakan sumber tenaga manusia. Kalau tak, siapa yang nak rekod, siapa yang nak memulakan perekodan tersebut. Tetapi, pengiraan dalam Excel contohnya kan, kita tak perlu kira manual guna kalkulator. 100 tambah 3,800 tambah 2,000 bahagi dengan 2 pula bahagi 12 bulan. Nak pakai kalkulator ni agak sukar. Sebab mungkin kamu tersalah tekan, tersalah record. Jadi dia akan memberikan kesan yang impak yang negatif lah kepada perniagaan kalau kita buat kesalahan yang berulang kali. Tapi bila perisian komputer ini digunakan, semuanya ke atas sistem itu tersendiri. Kamu kena tahu perisian perakaunan ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah UBS. Okay, UBS bukan USB yang kamu duk guna untuk cocok telefon tu, bukan. User Business System ataupun UBS. Dan juga yang kedua Simplified Business System ataupun SBS. UBS ini apa? UBS ini adalah sistem berkomputer yang lebih komprehensif dan dia juga sesuai untuk semua jenis perniagaan. Okay, tetapi Simplified Business System ini one of sistem yang dia tidak boleh digunakan kepada semua perniagaan. Dia hanya boleh digunakan untuk sistem perniagaan yang baru nak mula ataupun kita panggil start up business. Kemudian micro business. Micro business ini adalah perniagaan yang kecil, bisnes yang kecil yang baru nak mula, ataupun IKS. IKS ini adalah industri kecil dan sederhana. Dia akan guna Simplified Business System. Manakala User Business System ni digunakan keseluruhan untuk semua jenis perniagaan lah. Ada juga yang startup business, micro business dan IKS business ini menggunakan UBS. Tetapi kalau jenis macam contoh kedai runcit kan, kedai runcit takkanlah nak guna User Business System. Takkanlah dia nak record buka komputer besar-besar dekat kedai runcit kan, kedai uncle-uncle tepi tu. Mana nak ada komputer besar-besar tu, mau kena curi dengan orang je lagi kan. Jadinya dia hanya guna Simplified Business System ataupun SBS. Banyak sebenarnya kebolehan ataupun kelebihan proses berkomputer di mana dia akan memudahkan sistem maklumat perakaunan, kemudian dia disimpan dengan lebih rapi, dia tiada ketinggalan ataupun tak ada kesalahan. Minimum lah kesalahan tu, sebab kesalahan tu kita yang buat, kita yang record, kita salah tekan, salahlah dia dalam sistem. Okey, dia juga menjimatkan masa dan tenaga. Tak perlulah nak tulis banyak-banyak, nak guna pembaris, nak buat line, nak buat apa, kerana dalam perisian berkomputer dah disediakan semuanya. Kemudian maklumat dia adalah lebih tepat. Dan dia boleh menjaga kerahsiaan. Apa yang dikatakan dengan kerahsiaan? Okey, kamu tahu kan
sebagai contoh lah, saya bagi contoh, kamu ada akaun Instagram. Okay, bila nak masuk ke Instagram, kita kena login, betul? Kita kena login di mana kita kena sertakan kita punya email dan juga password. Sama juga macam sistem berkomputer. Masa kita merekod perakaunan, kita boleh menggunakan laman web ataupun sistem yang memerlukan password dan juga username. Pernah tak kamu terfikir kenapa nak kena ada password semua ni ya? Sebab dia akan melindungi kerahsiaan dan keselamatan rekod keuangan syarikat. Tak boleh langsung suka hati staff yang tiada kena mengena dengan keuangan masuk tengok berapa ada duit dalam syarikat. Nak keluarkan, nak ambil. Sebab itulah kerahsiaan ini perlu dijaga dengan betul. Okay? Jadi proses berkomputer yang boleh buat macam tu. Manakala secara manual tak boleh buat sebab kita rekod secara manual dalam buku. Takkan kamu nak mangga pula buku tu kan, takkan kamu nak gam tepi-tepi tu, tak boleh nanti orang buka, takkan nak macam tu, rosak lah kan buku tu. Dia berbeza lah dengan proses berkomputer, jadi dia menjadi kelebihan untuk proses berkomputer ini. Kemudian segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah. Ini sudah semestinya, tinggal padam, delete dan type balik. Tapi kalau tulis secara manual, kalau tulis pakai pen, dah nak kena tampal kertas putih. Lepas tu kalau tampal banyak sangat, nak kena print baru pula. Nak kena tulis baru pula. Dia jadi masa tu panjang. Jadi menyusahkan kita semula. Jadi proses berkomputer ini dia adalah lebih mudah. Okey kelas, seterusnya kamu kena tahu apa itu sistem maklumat perakaunan. Okey, sistem maklumat perakaunan adalah sistem untuk menjaga maklumat perakaunan sebagai sebahagian daripada maklumat keseluruhan. Dalam satu organisasi, kita mempunyai keseluruhan maklumat dari segi pengurusan, dari segi keuangan, dari segi pekerja, dari segi manufacture, banyaklah dalam organisasi. Tetapi sistem maklumat perakaunan ini adalah sistem untuk menjana maklumat perakaunan dalam maklumat keseluruhan. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah sebagai satu rangkaian prosedur yang berhubungan antara satu maklumat perakaunan dengan satu maklumat perakaunan yang lain. Okey, sebagai contoh, maklumat perakaunan dalam keuangan dihubungkan dengan maklumat perakaunan kos. Okey, kamu kena tahu sistem maklumat perakaunan ni dia banyak. Okey, nanti kita akan belajar ada berapa. Dia banyak, dia tak semestinya satu. Ada berkaitan dengan kos, ada berkaitan dengan hasil, ada berkaitan dengan maklumat, ada berkaitan dengan fakta-fakta, banyak. Jadi, fungsi sistem maklumat perakaunan, dia akan berhubung, dia akan mengaitkan, dia akan menampakkan perhubungan antara satu maklumat dengan satu maklumat yang lain. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah untuk mengumpul dan juga menyimpan data mengenai aktiviti dan transaksi organisasi. Ini pentingnya kelas sebab kamu bayangkan, kamu mempunyai kedai bandar contohnya, kamu membuat pengeluaran RM5,000 untuk membeli stok-stok baru, baju-baju yang baru. Tapi kamu tak rekod transaksi tu. Pada akhir tahun, kamu lupa. Aku ada buat transaksi RM5,000, tapi kat siapa lah? Tak tahu sebab kita tak rekod. Jadi benda ni penting. Sebab itu penting sistem maklumat perakaunan. Kemudian yang kedua adalah untuk memproses data untuk menjana maklumat yang berguna untuk membuat keputusan. Pembuatan keputusan ni adalah penting untuk perniagaan. Kalau kamu silap membuat keputusan dalam perniagaan yang dijalankan, habis. Mungkin akan menyebabkan muflis ataupun kerugian yang tinggi. Sebab tu, sistem maklumat perakaunan adalah penting untuk data itu diproses dengan lebih tepat supaya pembuatan keputusan pun lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan semasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan kawalan secukupnya. Macam saya cakap tadi, dia memerlukan kawalan lah untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. Seterusnya, dia juga membolehkan juru audit memahami sistem yang digunakan. Dalam perniagaan, bila kamu dah buat laporan keuangan daripada A sampai Z, ingat kitaran perakaunan yang kamu dah belajar daripada dokumen sumber sehingga penyata keuangan. Bila kita dah selesai benda tu, laporan keuangan perlu diaudit ataupun perlu diperiksa oleh pihak tertentu, iaitu daripada badan perakaunan lah, badan profesional. Itu yang kita panggil juru audit. Jadi, takkanlah kalau kita buat secara manual contohnya, kita nak kena print banyak-banyak laporan, nak kena hantar pula dekat badan profesional tersebut. Kalau kamu perniagaannya dekat selatan, tiba-tiba badan perakaunan tu dekat utara, dia jadi susah. Jadi masa pun panjang, kos pun tinggi.
Jadi sistem maklumat perakaunan ni dia penting supaya dia memudahkan juraaudit ni memahami sistem. Kita tinggal masuk dalam sistem, kemudian pihak juraaudit akan buka melalui sistem tersebut dan juga dia boleh memahami sistem-sistem yang kamu gunakan. Jadi mudah sangat sebenarnya sistem maklumat perakaunan dibandingkan dengan secara manual. Kemudian dia boleh juga membolehkan pakar pencukaian merancang hak berkaitan cukai yang lebih tepat dan yakin. Okey, kamu juga kena tahu dalam perniagaan dia akan dikenakan cukai. Okey, dia akan dikenakan cukai terhadap keuntungan syarikat kamu itu. Semakin tinggi profit ataupun untung, semakin tinggi kadar cukai yang dikenakan. Cukai-cukai ni kamu akan belajar nanti. Sekarang kamu cuma tahu pengetahuan awam sahaja. Dia ada di laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada berapa persen untuk untung ini, untung itu, ada berapa persen. Jadinya, bila kita rekod dalam sistem maklumat perakaunan, pihak pencukaian ataupun pakar pencukaian, dia dapat lihat dengan mudah. Oh, dia tahu syarikat ABC untung untuk tahun ini adalah 5 juta ringgit. Jadi, berapa kadar cukai yang dikenakan? Okey, untuk hari ini kita belajar sampai sini je dulu. Sikit je tak banyak, sampai sistem maklumat perakaunan. Untuk kelas kita hari ini, kita akan teruskan dengan permainan. Okey, permainan sekejap lagi cikgu akan bagi link. Permainan word wall, tak susah pun, 10 soalan sahaja berkaitan dengan topik kita semalam dan juga hari ini. Jadi sila laksanakan permainan tersebut dan penyertaan kamu cikgu akan kira sebagai kehadiran. Okey kelas? Jika ada apa-apa soalan yang perlu diajukan, dipahami, kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Okey, setakat ini saja untuk kelas kita untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum kelas.